Yes, puas hati ambil, boleh buat loan, boleh buat loan dan sebagainya. Maka datang seorang pakcik tua. Datang seorang pakcik tua nak try. Orang tukang jual ni tengok atas bawah, teh kan ni. Tak apa lah, dia kawan nak naik, pergi naik dulu. Dan dia naik, dia pecut tu, ya Allah. Test punya pasal. Dia pergi hujung jalan, dia patah balik. Turun kereta, dia kata, super imo. Orang kata, dah proton, super imo. Orang tak faham. Kemudian ada orang terjemah, pakcik ni kata, laju ni serupa harimau, maka nama dia pun super imo. Tu cerita orang. Saya bohong dia pun bohong. Dia pun bohong, saya bohong lah. Nak apa tu sejarah nama kereta tu. Kalau kata kancik dah, tu tak tahu. Nak apa kata nak boleh kereta sebiji tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kena cukup sistem dia. Macam itulah Islam. Islam adanya bab ibadah, Islam adanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syariah, adanya bab perkahwinan, adanya bab bisnes jual beli, adanya bab ketenteraan, adanya bab yang berkaitan dengan politik, kepimpinan, pemerintahan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana itulah Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa erti kita berada dalam Islam? Erti kita berada dalam Islam ini adalah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah dan kepada sistem Islam. Sekarang ni kita menjadi manusia yang tak reti, yang tidak mengetahui tentang Islam. Maka dalam bab sembahyang kita terima Islam, dalam bab pemerintahan kita tolak Islam. Kita terima Islam dalam bab haji umrah. Siapa tak kenal tabung haji Malaysia, di antara pengurusan haji terbaik dunia. Siapa tak kenal tabung haji? Tapi apa maknanya sudut daripada haji umrah kita hebat, tapi dari sudut ekonomi, dari sudut bisnes dan sebagainya, penuh dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Allah dah kata dah, Islam dah ajar dah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Berapa banyak orang dah ni jual beli dengan riba. Beli rumah riba, ada bunga. Beli kereta riba, ada bunga. Beli apa yang bersifat pinjaman dengan bank ni semua ada riba. Islam ajar ke benda tersebut? Islam tak ajar. Pasal apa Islam tak ajar? Sebab Islam tahu buat benda tu membebankan orang. Kita rasa beban. Kereta 23,000, buat loan naik RM10,000, 43,000, habis dah 23,000, tinggal 10,000 lagi nak bayar. Allah, perihnya kita. Macam itulah dengan rumah sebagai contoh. Sebab apa? Benda tersebut Islam nampak memang memberatkan umat dia, tapi kita yang cari penyakit. Islam ni agama yang mudah, tapi kita tak mau ambil yang mudah, kita nak ambil yang payah. Maka kita menjadi manusia yang sengsara dalam kehidupan. Islam ini Allah bagi kepada kita untuk Allah nak membantu kita dalam kehidupan kita. Maka kita kena faham, Islam itu Allah bagi untuk kita guna, untuk kita pakai. Sebab apa? Kemudahan untuk kita bertemu dengan Allah. Bukan sekadar kehidupan kita aman sejahtera di dunia, akan menyelamatkan kita di alam kubur, menyelamatkan kita daripada mahsyar, menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena faham, erti kita menganut Islam ni adalah ertinya kita menyerahnya segala-galanya pada Allah.
Tapi sekarang kita tak serah pada Allah. Kita buat undang-undang kita sendiri. Allah dah kata dah dalam Al-Quran ada hudud, ada kisah, ada ta'zir. Pakailah. Dah dia nak buat undang-undang dia juga. 3 tahun penjara, 20 sebatan, 5,000 ringgit denda. Bukan makin baik, makin teruk. Kita tak serah kehidupan kita ni pada Allah. Sebab apa? Kita hanya Islam pada nama, pada keluarga, pada bangsa, tapi tidak pada pelaksanaan kehidupan. Maka apabila kita menganut agama Islam, perkara pertama mestilah kita meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Pertama, Allah itu yang memerintah, Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita, Allah itu yang menghidup dan mematikan kita. Itu yang pertama. Kita susah, kita senang, miskin, kaya, sihat, sakit, semuanya Allah. Yang kedua, kita masuknya Islam ini, kita merasakan bahawa seluruh kehidupan kita ini adalah aturan, caturan daripada Allah. Macam mana kita duk main dam? Contoh, kita duk main dam. Ada 4 orang main dam, baling dadu, jalanlah ikut bilangan berapa yang dia dapat. Di retah dam tu ada gambar ulang. Sampai di kepala ulang, dia kena turun balik. Kemudian kawan lain jalan pula, jalan-jalan sampai dekat tangga, naik pula. Dah nak dapat dah, nak benang dah, 100 dah. Baling-baling dadu kena kepala ulang, turun balik P20. Jangan duk marah, undang-undang dah macam tu. Macam kita main dam, main catur lah, main catur. Main catur, papan catur tu hitam putih. Tempat air main catur tu adanya king, adanya queen, adanya tentera, adanya rakyat dan sebagainya. Kemuncak kepada permainan catur ni apa dia? Checkmate. Mati mengejut. Loh, bila aku jalan ni mati dah. Terus ada tengkang lah, hang kalah dah, hang lambat. Sebab apa? Itu permainan catur. Yang kita catur dia, yang kita susun dia, yang kita aturkan dia. Macam itulah Islam buat pada kita. Pasal apa kena semayang? Pasal apa kena keluar zakat? La ilaha illallah, kena puasa pula. Terus duk tanya banyak lah. Kita faham, kita Islam, serah. Kita percaya Allah itu Tuhan kita. Yang pertama. Yang kedua, erti kita mengenal Islam ni, kita serah kehidupan kita ni pada Islam. Yang Nabi tunjuk selama 23 tahun. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, Nabi tunjuk kepada kita, ajak manusia tauhid pada Allah. Di Madinah, Nabi ajar pada kita supaya memerintah, supaya ada kerajaan, supaya melaksanakan undang-undang Allah, supaya memberikan kemakmuran, keadilan kepada manusia. Bukan sekadar sembahyang saja. Nabi ajar kepada kita. Dan yang ketiga, kita ertinya menganut Islam ini, kita redha. Raditu billahi rabba. Kita redha Tuhan kita adalah Allah. Wa bil islami dina. Islam adalah agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad adalah rasul, adalah nabi kita. Kita kena redha Allah Tuhan kita. Kita kena redha Islam itu agama kita. Kita kena redha Nabi itu adalah Nabi kita. Maka apa yang keluar daripada mulut kita,
Innama kana qaulal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi qalu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanya saja perkataan orang-orang yang beriman yang diajak mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanyalah perkataan qalu sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami patuh. Allah Ta'ala suruh semayang, semayang, puasa, puasa, haji, haji, umrah, umrah, memerintah dengan Islam, buat, laksanakan hukum-hukum Islam, buat. Sebab apa? Kita dengar dah Allah firman dalam Al-Quran, kita taat, kita buat. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itulah artinya kita menganut Islam. Yang kehidupan kita ini kehidupan yang disusun atur oleh Islam. Sekiranya kita tidak menerima Islam, maka apa yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sesungguhnya kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang rugi kehidupan dunia dan kehidupan kita di akhirat. Islam tak pernah rugi kalau kita tidak Islam. Allah tak pernah rugi kalau kita tidak beragama Islam. Nabi tak pernah rugi kalau kita tidak beragama Islam. Bahkan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya ada di kalangan kamu yang keluar daripada Islam. Allah mula perkataan ya ayyuhalladzina amanu, bermakna orang yang dah beriman dah Islam dah, tapi mencari jalan murtad. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan datangkan pada satu masa, ketika manusia yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah mengasihi mereka, mereka mengasihi Allah. Kita akan menjadi manusia yang jauh dengan Allah kalau kita menolak Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua pada malam ini, kita bertekad dan kita berazam untuk kita memahami apa erti kita menganut Islam. Adakah kita bangga Islam kita dari sudut keturunan? Jangan duk bangga dari sudut keturunan. Bangga dari sudut bangsa? Jangan duk bangga dengan bangsa. Bangga dari sudut negeri dan negara kita Islam? Jangan duk bangga. Tapi bangga macam mana amalan kita dengan Allah, macam mana kerja buat kita dengan Allah, macam mana tingkah laku kita dengan Allah. Hak tu yang kena bangga. Maka kita kena faham Islam itu dalam diri kita, dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjelmakan Islam tersebut dalam kehidupan seharian kita. Di antara perkara yang penting untuk kita nak menjelmakan Islam, kita perlu berakhlak dengan akhlak Islam. Datang ke masjid bukan dijadikan sebagai sampingan, tetapi berusaha menjadikan masjid rumah kita yang pertama ataupun rumah kita yang kedua. Kalau boleh, AJK Masjid seluruh ahli kuasa khairiyah tahun 2014 buat satu pengisytiharan tahun pengimarahan masjid Kampung Badli Shah, Serdang. Kita nak hidupkan masjid ni. Sebab apa? Masjid ni tempat nak mengimarahkan ahli khairiyah kita. Jangan duk pikir masjid baca Yasin, masjid tahlil, masjid duk baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
wirid. Hentak masjid, sembahyang jenazah. Masjid, benda-benda yang kita duk buat selalu. Tapi lepas daripada ni, sebut saja masjid adalah institusi membangunkan jati diri mahasiswa-mahasiswi kita ataupun pemuda-pemudi kita yang ada di kampung ni. Buat aktiviti-aktiviti mendekatkan mereka kepada masjid. Pasal duit jangan duk fikir. Sebab apa? Rezeki Allah kita buat di rumah Allah. Takkan Allah tak tengok. Dengan kita buat program lah, kita akan jadi kaya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak buat program di masjid, kita lah masjid yang paling miskin. Bendahari masjid saja seorang kaya. Jangan tu rasa bimbang nak buat program. Sebab apa? Sampai satu tahap kalau Allah uji kita, apa yang berlaku di Aceh 2004 tak melupakan kita. Aceh yang dikatakan serambi Mekah, apa yang berlaku mukjizat Allah, tunjuk kebesaran Allah kepada rumah Allah. Takkanlah nak tunggu gegaran gempa bumi dan sebagainya baru kita nak main masjid. Tak ada siapa nak main imarah masjid kita, melainkan ahli qaryah saja. Nak panggil kampung lain, kampung lain pun ada masjid juga. Dia pada sibuk dusun masjid mereka juga. Ni kita ni bagi tunjuk Islam kita tu, iaitu kita mengimarahkan masjid. Yang kedua, menunjukkan Islam itu dengan cara kita mempelajari ilmu-ilmu Allah. Jangan berhenti mengaji. Hebat terang mana kita sekalipun, pengajian jangan duk berhenti. Ibu-ibu kalau yang datang bulan tak boleh main masjid, dengar di rumah, beli CD Ustaz Azhar Idrus ke, dengar tanya Ustazah ke apa ke. Hidup ni sentiasa dengan ilmu. Alhamdulillah, cikgu susun tiap-tiap minggu hari Sabtu malam adanya pengajian. Ada orang mai bagi peringatan kita, ada orang mai ni dengar kita ni ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti nak bina masyarakat kampung kita ni dengan ilmu, bukan dengan harta benda. Mai ajak mereka di masjid bagi ilmu, buat kuliah subuh, buat kuliah duha untuk muslimat, buat kuliah maghrib, buat kuliah sebelum Jumaat. Kemudian Jumaat tu pula panggil khotib-khotib yang di luar supaya ada sedikit kelainan kepada khutbah pada hari itu. Ni taklah khotib yang sama sampai buku tu lah lenyai dia ulang tiap-tiap minggu. Supaya apa? Kita nak hidup suasana masjid kita tu. Dan yang ketiga, yang terakhir, jelmakan Islam dalam masyarakat kita. Berakhlaklah dengan akhlak Islam. Dalam masjid ni ada orang duk mengumpat tak? Mengumpat ustaz dah bila nak habis tu. Tak ada orang mengumpat. Semua bersyuk dengar, duk ingat Allah. Pasal apa? Tak boleh buat benda ni dalam masyarakat kampung kita, jiran tetangga kita. Pasal kes mengumpat, bergaduh rumah tangga, pecah berai laki bini dan sebagainya. Hak kawan ni duk cerita benda tak elok dan sebagainya. Ni dalam masjid ni ada orang lelaki duk gaduh. Pasal apa? Di luar sana kita tak boleh nak buat dalam masjid ni. Pasal kertas kerak sebiji dah gaduh tumbuk. Allahu akbar. Lah kali apa kita dapat orang curi. Nyesal. Dalam masjid ni macam mana kita hidup? Bahagia tak kehidupan kita? Alhamdulillah. Di luar sana pun kita nak macam tu. Kita kena jelmakan Islam dalam masyarakat. Kampung kita 200 buah rumah. Agak-agaklah 200 buah rumah ni berapa orang penduduk? Berapa orang? Agak-agaklah, agak-agak
2,000? Berapa? 1,000. 1,000 sikit kan? 1,000 orang. 1,000 orang tiap-tiap hari duduk satu kampung. Boleh kenal, boleh tahu, mengenali, saling mengenali antara satu sama lain. Dengan 1,000 orang tu kita ajak mengimarahkan rumah Allah. Sebab apa? Semua nak pada Allah. Nak pada Allah, nak cari Allah di mana? Duduk di rumah tak ingat Allah, duduk tengok cerita pelik-pelik. Main di masjid ni lah nak ingat Allah. Main di masjid ni lah kita nak rasa, ya Allah, jauhnya aku denganmu, ya Allah. Ini di masjid ni. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan pengajaran kepada saya dan kita semua untuk sama-sama kita memahami dan sama-sama kita mengerti apakah artinya kita menganut Islam. Kita dituntut untuk nak bersama-sama dengan Islam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah merahmati kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memayungi kampung kita. Sekiranya kita mengimarahkan rumah Allah, Allah akan mengimarahkan kampung kita. Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan keamanan, Allah akan berikan kedamaian dalam kampung kita. Pasal apa? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Maka jadilah orang Islam yang betul-betul memahami Islam, kerana Islam membawa kesejahteraan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang akhirnya akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ribuan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak masjid yang sudi menjemput saya. InsyaAllah ada masa dan ada ketika kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan juga ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang sudi mendengar apa yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri, mohon maaf atas segalanya. Dan sebelum akhirnya saya ingin berkongsi dengan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah berkaitan dengan apa yang saya buat sekarang. Alhamdulillah, saya bersama dengan sahabat mendirikan kompleks pendidikan Mahat Tahfiz Asy-Syakirin di Jalan Selama, Bagan Serai, Perak. Sekarang alhamdulillah dah pun dapat menyiapkan bangunan 2 tingkat yang menelan belanja hampir 100,000 lebih. Kita akan mula sesi pengajian baru pada tahun 2014 akan datang. Awalnya kita nak ambil pelajar baru sekitar 15 orang saja, tetapi disebabkan sambutan yang menggalakkan sampai 30 orang lebih dah sekarang, menyebabkan bangunan yang kita buat tu tak cukup nak menampung pelajar-pelajar kita untuk mereka mengaji dalam keadaan selesa. Maka sekarang ni kita berusaha untuk mencari dana tambahan untuk kita membina bangunan 2 tingkat lagi untuk dijadikan kelas dan dewan sembahyang pada tahun hadapan. Sekiranya ada di kalangan hadirin dan hadirat yang ingin membuat saham di dunia dan di akhirat, membuat bekalan untuk bertemu dengan Allah, boleh berkongsi-kongsi dengan saya, insya-Allah. Kalau ada, boleh dimasukkan ke dalam tabung yang saya sediakan di luar sana tu, tabung warna pink. Sekiranya kita nak masukkan wang ringgit kita, zakat kita ke apakah yang kita ada dalam bank, saya ada bawa pamphlet. Dalam pamphlet tu ada nombor akaun bank Islam, nombor akaun bank. Dia boleh kalau ada yang nak berikan sumbangan. Sekiranya ada di kalangan kita yang ingin memberikan sumbangan, saya mewakili pihak sekolah mengucapkan jutaan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam keberkatan,
dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan cerita kita ini tercapai untuk membimbing generasi kita pada masa yang akan datang memelihara Al-Quran dalam kehidupan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم